السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Jadi terlebih dahulu saya minta maaf kerana tak dapat nak tayangan slide, tak ada malam ni kerana ada kesilapan teknik ni. Kiranya siap dah sebenarnya, cuma ada masalah. Jadi tak boleh nak itulah malam ni. Cuma insya-Allah saya akan sebut, saya akan bincang secara lisan saja pada malam ini, tidak ada paparan di skrin ini. Minggu lepas kita telah bincang hadis yang ke-31 ni. Malam ni pun insya-Allah kita akan masuk pada kesimpulan. Cuma sebelum itu beberapa perkara perlu disebut lagi asalnya. Oleh kerana melihat pada kitab Matan Arba'in ini, dia sebagai usul lah, yang disebut oleh ulama. Jadi kita tambah sedikit lagi perbincangan yang berkaitan dengan zuhud, yang mana pada minggu lepas kita telah sebut beberapa pandangan ulama salafus salih berkaitan dengan makna ataupun ta'rif zuhud itu. Jadi ada beberapa tajuk kecil lagi yang rasa perlu kita bincang, iaitu dari sudut pembahagian zuhud itu sendiri. Mana dalam kitab-kitab disebut, ni habis-habis kalau nak rujuk secara panjang boleh rujuk, dalam banyak kitab sebenarnya disebut tentang zuhud ini, sama ada Ihya dan kitab-kitab tarbiyah, pendidikan. Kalau dalam syarah-syarah hadis tu dia tidak banyak sangat, cuma dia sebut asas-asas sahaja. Jadi kalau nak detail tu dia ada sebenarnya kitab yang sebut, bahkan di kedai-kedai buku pun ada mana yang menyebutkan tentang zuhud itu dengan panjang lebar perbincangan. Cuma bila kita nak bincang hadis ni, kita tidaklah nak bincang zuhud ini secara terlalu detail, jadi panjang sangat. Cuma saya nak ambil tajuk-tajuk yang dikira penting, yang mana pada malam ni kita nak tengok bagaimana para ulama membahagikan zuhud itu. Jadi ulama banyak berselisih pendapat, pelbagai lah. Orang ni kata gini, orang ni kata gini dalam bab zuhud ini, dalam bab zuhud itu. Jadi saya akan sebut beberapa pandangan ulama yang mewakili ulama-ulama yang ramai tu lah yang sebut tentang zuhud ini. Jadi kalau kita tengok dalam masalah agama ni banyak sebenarnya perkara yang diselisihkan oleh ulama. Antaranya inilah zuhud. Misalnya Imam Ahmad ketika membahagikan zuhud tu, dia kata zuhud ni pada pandangan dia ada tiga perkara lah dia kata. Yang pertamanya, zuhud, bahagian pertama yang kira paling penting lah bagi Imam Ahmad, dia kata zuhud ni iaitu az-zuhdu fil haram, yani tarkul haram, wa hadha huwa zuhdul awam. Zuhud yang pertama adalah zuhud terhadap perkara yang haram, yakni meninggalkan melakukan perkara yang haram. Ini adalah zuhud untuk orang awam, termasuk semua. Ini mesti ada. Bila kata dia tu seorang muslim, seorang mukmin, tak dapat tidak zuhud dalam konteks tidak melakukan yang haram, ini wajib ada. Dia panggil az-zuhdu fil haram, yakni at-tarkul haram. Ini untuk umum, untuk semua. Tak kira dia tu siapa, asalkan dia mengucap la ilaha illallah, maka dia mesti ada zuhud dalam konteks ini. Ini kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad. Yang kedua, bahagian yang kedua, tarkul fudul min al-halal
wa huwa zuhdul khawas. Meninggalkan yang lebih-lebih. Meninggalkan yang lebih daripada yang halal. Benda halal, tapi kita ambil sekadar perlu sahaja. Jadi untuk kegunaan kita ambil sekadar yang perlu, sekadar hak dururi sahaja. Hak fudul itu kalau kita ada banyak tu, kita akan beri kepada orang. Ini adalah merupakan zuhdul khawasi. Zuhud orang-orang khawas, orang-orang yang agak khusus, orang-orang yang istimewa lah. Kalau ni payah juga ni, orang awam nak buat ni tak boleh ni. Tapi sahabat Nabi dia buat ni. Lebih daripada ni dia boleh buat. Maknanya hak halal tu banyak. Hak halal ni sebenarnya lebih banyak daripada yang haram. Tak boleh nak bilang hak halal ni. Hak haram. Hak haram tu lebih sedikit. Tidaklah sebanyak yang halal itu. Jadi dalam banyak-banyak hak halal itu, kita tidak ambil semua. Mana tidak bermewah dengan halal tu, maksud fudul tu. Tidak bermewah-mewah dengan yang halal. Ambil sekadar yang perlu sahaja. Kita tengok juga selepas ni bagaimana pandangan ulama tentang yang halal itu, bagaimana konteks zuhud dalam yang halal itu. Ini zuhud orang khawas. Sebab kita sebut dah minggu lepas ke, Imam Ahmad kata bila dia bangun pagi tak ada apa-apa, itulah hati dia paling tenang. Hati dia paling tenang. Itu kenyataan itu menunjukkan tahap Imam Ahmad itu tahap peringkat dia, martabat dia. Jadi kalau kita nak petik, nak ambil, nak ikut di tahap itu dalam keadaan kita tidak bersedia daripada awal, maka tidak praktikal, ulama kata. Tak praktikal. Kalau kita nak ambil cara Imam Ahmad bangun pagi, kali kita banyak puluh tahun kita kena latih. Banyak belah tahun kita kena latih diri kita nak sampai ke tahap itu. Kalau Imam Ahmad sebut tu sebenarnya tahap. Bukan untuk mubtadi'in. Kalau peringkat awal tak boleh buat gitu. Kalau ada yang boleh buat memang hebatlah. Tapi nak boleh sampai ke tahap tu banyak perkara lah. Sahabat sendiri pun melalui banyak peringkat. Banyak peringkat. Dan Nabi kalau kita tengok dalam muamalat Nabi dengan para sahabat pun, Nabi layan sahabat ni mengikut peringkat juga. Nabi tidak kira serupa semua, serupa bakal tak. Yang mana kalau kita tengok sahabat-sahabat besar ini, Nabi layan dia lebih teruk. Teruk tu masuk lebih berat. Nabi tekan dia dalam beragama. Misalnya kalau sekiranya Abu Bakar nak sedekah semua harta dia, Nabi SAW terima. Tapi setengah sahabat nak sedekah semua harta, Nabi tak terima. Kenapa? Sebab Nabi tengok orang ni tak sampai ke tahap Abu Bakar. Kalau dia beri juga akan timbul masalah dengan bini dia ke, akan timbul masalah dengan diri dia sendiri ke. Dia tak boleh tiru-tiru benda ni. Benda zuhud ni dia tak boleh tiru-tiru. Dia kena latih daripada awal. Kalau kita tiru, dia jadi sakit jiwa. Dia pening kepala. Banyak perkara. Kita tengok orang tu zuhud. Tengok, misalnya contoh nak kita kata. Maknanya, pakai baju seperti normal. Tak. Sahabat tidak buat gitu semua. Itu tahap awal. Dan Nabi pun tidak paksa. Hak tu termasuk dalam bab benda berat tu nak buat tu. Tetapi, sebab tu kata benda berat dengan ni benda relatif, benda nisbi. Bagi saya normal, tidak berat pun supaya Imam Ahmad dia bangun pagi. Tak ada berat apa. Dia buat tu, dia buat paling lega dalam hidup dia. Maknanya tidak berat bagi dia. Tapi bagi orang yang tidak sampai ke tahap itu, cuba-cuba nak buat, nak tiru hak tahap Imam Ahmad tu, maka dia akan terasa berat. Boleh jadi kata tak praktikal agama. Jodoh ke zuhud ni. Macam-macam dia pertikar. Padahal tahap dia tu tidak situ. Imam Ahmad pun nak sampai ke tahap tu berapa lama? Duduk latih diri dia. Amal sunnah. Amal maknanya hati tak terikat dengan dunia. Lama-lama latih sekali dia mari satu hal, satu keadaan, iaitu rasa tenang bila tidak ada terikat dengan harta. Jadi kena ingat benda-benda gitu. Dia tak boleh kita nak tiru tak terkali. Dia kena belajar, kena tahu cara dia. Ni hak ni. Hak bab ayat kedua ni. Ayat kedua ni. Hak tadi, hak tarkul haram tu, hak tu memang. Hak tu terikat dengan syariat. Hak tu tak boleh hak tu. Benda haram ni semua orang Islam tak kira. Khawas ke, arif ke, tak kira. Tahap mana, dia mesti tinggal benda haram. Kalau seorang tu, orang dakwah dia tu wali, tapi dia buat benda haram, kita tak usah pilih, tak usah paling dia. Tidak tu wali tu kalau buat benda haram. Tak suruh ayat. Boleh terbang. Boleh himaya zahur Mekah, klik maya asal rumah. Kalau dia buat benda haram, kita tak boleh terima. Tak suruh ayat. Itu asasnya. Yang ketiga, ni zuhud arifin dia panggil. Zuhud arifin iaitu tarku ma yushghilu 'anillah
meninggalkan sesuatu perkara yang menyebabkan jadi sibuk sehingga tak ada nak cara pada Allah. Jadi nak cara pada Allah jadi tak ada, kerana sibuk dengan benda tu. Jadi benda tu tinggal apa saja. Ni ada juga ni zuhud peringkat ni. Tetapi dia kena kawal lah. Yang ketiga ni memang dia kena kawal. Kalau tidak dia jadi macam-macam lah dia jadi teruk-teruk. Sibuk. Kadang-kadang dia rasa bini berkahwin jadi sibuk. Kadang-kadang dia jadi silap kan. Sebab itulah mana ulama sebut dia ada pula disiplin nak zuhud ni betul. Zuhud ni asas dia ittiba' sunnah, kena ikut sunnah. Tu ulama sebut. Kalau kita nak ambil aspek zuhud tapi langsung kita tak erti Quran, tak belajar Quran, tak belajar hadis, dia akan berlaku banyak kesilapan dalam proses amali kita. Dalam proses tatbiqiyah itu akan banyak kesilapan yang berlaku. Sebab apa? Sebab tak seimbang. Nabi ni lah bapak zuhud ni. Nabi buat semua benda tu. Walaupun kita tidak nafikan setengah-setengah ulama kita ada siapa tidak kahwin. Itu hal dia. Dia walaupun dia setengah dia tidak kata benci pada sunnah Nabi, dia tidak mendorong orang supaya tidak kahwin seperti dia tidak menggalakkan orang supaya tidak kahwin. Dia tak kata gitu. Bahkan dia tulis kitab nak pula dah. Galak kahwin, alim dalam bidang hadis. Tetapi hal dia jadi lagu tu. Semua ulama kata orang lagu ni kita serah Tuhan. Dia mentakut dia tidak kahwin, dia tidak galak orang supaya tidak kahwin. Dah. Ramai juga ulama kita tidak nikah. Tapi tak nikah pun sebab apa? Ni kerana dia buat kajian tentang ilmu. Kesan dia kita walaupun tak nikah, walaupun tak ada anak, tetapi anak murid berjuta, anak murid berpuluh juta. Siapa hari ni kita baca lagi kitab dia Imam Nawawi. Disebutkan dia ni tidak kahwin. Bahkan khilaf. Imam Nawawi ni kahwin kau tak dalam kitab khilaf ni. Ada seorang kata dia kahwin, lepas tu bini dia minta itu kerana dia tak jadi, oleh kerana hati dia tu terikat dengan kitab ni, jadi masalah ada juga yang kata gitu. Ada seorang kata memang dia tak kahwin langsung. Jadi khilaf pula nikah kedua dia. Tetapi kalau dia tak nikah juga, apa yang dia buat ni? Sebab tu setengah ulama kata bunyi tak nikah pun kalau kecek tentang darah nikah reti pada orang nikah. Setengah ulama kata kalau kecek tentang hal-hal berkait dengan perempuan dari segi hukum fiqh lah, lebih mahal daripada orang nikah pak tu. Lebih mahal lagi. Maknanya tinjauan akal dia itu fik dia tidak ada. Kalau orang lagu ni kita suruh Tuhan. Tapi tetap dia sebut dalam kitab dia kelebihan nikah gini, tapi nak buat itu hal masing-masing waktu tu. Bukan bermaksud dia tak nikah kerana benci pada sunnah Nabi. Tak ada ulama kata begitu. Jadi tu bab lain ni kita ambil secara umumnya gitu. Mana meninggalkan apa yang menyibukkan diri daripada ni zuhdul arifin. Jadi hak ni pun sebenarnya peringkat orang juga. Sahabat Nabi ada di peringkat ni. Sahabat Nabi ada ni hak siapa peringkat ni. Beberapa orang sahabat Nabi. Misalnya Abu Dzar antara gini. Siapa ulama kata dia ni menguasai kerajaan rohani. Abu Dzar memang dia jenis lagu ni. Bahkan kalau kita tengok hadis-hadis Nabi pun lebih banyak Nabi wasiat kepada dia, lebih banyak Nabi sebut kepada dia dari sudut keruhanian. Yang Abu Dzar salah seorang, Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab apa? Sesuai. Jadi semua-semua tu orang tak boleh nak ikut dia. Tapi dia tak paksa orang ikut cuma untuk dia. Dia ambil yang paling tinggi. Jadi tapi jadi molek. Dia jadi molek, tidak jadi pelik, tak timbul benda pelik-pelik, benda yang bercanggah dengan sunnah, tak ada. Cuma dia ambil tu peringkat tinggi. Lebih bersifat hakikat dia ambil. Mana kalau orang awam nak ikut atau tak boleh. Dia kalau paksa orang awam ikut tu dosa. Kadang-kadang paksa orang awam ikut dia. Tak boleh. Sebab tu zaman Sayyidina Sayyidina Umar atau Sayyidina Uthman. Tak ingat antara dua tu lah. Katanya dia dan beberapa orang sahabat lain diasingkan. Maknanya khalifah pada tu minta dia agak duduk jauh sikit daripada masyarakat kerana ada setengah amalan itu tidak sesuai. Benda tu betul, tapi kalau orang awam tengok jadi boleh jadi timbul fitnah ni. Ada berlaku, itu hal dia lah. Ada berlaku gitu. Tetapi tak ada disebut benda-benda yang mencari, benda-benda yang melanggar sunnah, tak ada berlaku. Sebab apa?
Sebab dia ni alim kata sunnah. Dia tahu. Sebab tu pokok mana pun kalau sekiranya kita nak ambil dalam bidang kezuhudan kita sama ada sufi ke apa, dia mesti kita tahu sunnah itu. Mesti tahu sejarah kehidupan Nabi, sejarah kehidupan sahabat. Kita kena tahu gagasan yang Nabi bawa tu gapo dia. Prinsip agama tu gapo dia. Dia kena tahu tu. Kalau tidak tahu tu menyebabkan dia boleh macam-macam lah. Dari sudut akidah dia mesti tahu. Dia mesti boleh beza ini ruangan akidah, ini ruangan syiah, dia kena tahu. Kalau tidak dia tak kena gaya, dia akan rempuh. Mana bab akidah. Dia tak khabar, dia setuju bab akidah benar besar. Boleh jadi gitu. Lama tempat kita ni kadang-kadang kata-kata Tok Guru dia pegang lebih kuat daripada sunnah. Lama gitu. Kata Tok Guru dia sebut dia pegang sepa sunnah je. Lama tu. Lepas tu Tok Guru dia mimpi tu. Hak tu hidup ayat kat orang. Padahal tak boleh pahala ayat tu. Kalau siapa, kalau kita rayak kat orang sunnah Nabi, boleh pahala. Tapi dia rela tu ayat tu kat orang. Dia rela ambil doa-doa tertentu hak Tok Guru dia sebut. Siapa tinggal Nabi? Siapa tinggal Nabi? Ini maknanya sudah lari daripada prinsip Nabi SAW. Jadi kita nak berubahlah nama gapo. Pasal kita tidak langgar prinsip hak Nabi bawa, tak apa. Kalau tak ada nama apa kalau langgar prinsip, itu salah. Jadi benda tu kita kena ingat lah. Sebab bab zuhud ni kadang-kadang banyak yang tersalah. Kita akan tengok selepas ni ada kenyataan yang berguna untuk kita lah. Itu kata-kata Imam Ahmad. Kata-kata Ibnu Qayyim pula. Ibnu Qayyim sebut, dia kata zuhud ni ada beberapa bahagian. Yang pertama zuhdun fil haram wa huwa fardu ain. Kata Imam Ibnu Qayyim, zuhud yang pertama, bahagian yang pertama adalah zuhud dalam perkara haram. Sepuluh tadi lah, sepuluh yang disebut oleh Imam Ahmad itu. Ini fardu ain, wajib atas setiap orang yang mengucap la ilaha illallah, maka zuhud fil haram ini wajib. Dia tak boleh buat benda haram. Yang kedua, wa zuhdun fi syubhat. Zuhud dalam benda-benda yang syubhat. Syubhat lah. Syubhat ni benda-benda tak jelas. Haram ke halal ke tak jelas. Syubhat. Dengan mengambil kira tahap syubhat itu. Kalau syubhat itu kuat, mana hati kita lebih cenderung 70% haram, mana kuat ke arah haram, maka hak tu ultuhiqat bil wajib. Zuhud itu terhadap syubhat itu dikatakan wajib. Mana wajib tinggal. Wajib tinggal. Wajib tinggal. Kalau sekiranya benda syubhat itu mana lebih teruk, lebih berat. Mana kita rasa benda syubhat ni hak kita duduk 50, duduk tak sedap ni tidak 50 ke arah haram kita berasa lebih daripada 50. Mana ke arah halal itu lebih sedikit. Maka kalau mengikut pembahagian Ibnu Qayyim ini, maka hak tu wajib juga kita tinggal. Serupa dengan tarkul haram itu juga. Ini kata Ibnu Qayyim. Tetapi sekiranya yang syubhat itu lemah, yakni benda yang syubhat itu ke arah kita kata haram itu bawah pada 50%, mana ke arah halal itu lebih berat, kita berasa gitu. Berasa dalam keadaan fitrah kita lah. Dalam keadaan kita ni jaga semaya, cara pada agama, prihatin pada syiar. Dia marilah perasaan. Kalau orang jenis kaki maksiat, dia tak kira perasaan dia. Ulama kata. Kalau jenis kaki maksiat, bahawa dia berasa tu, tak boleh nak kira. Semaya dia. Dia mari berasa pelik-pelik, tak boleh kira tu. Ini dalam keadaan orang yang jaga hukum halal haram, jaga hukum agama, perasaan dia tu diiktiraf oleh agama. Jadi kalau dia berasa syubhat itu ringan lah, tidak mana ke arah halal itu lebih berat, hak tu sunnah. Dia anggap baik, dia tinggal. Dia tinggal juga. Dia tinggal juga. Takut ada tersalah. Tapi yang tadi wajib. Kalau mengikut pembahagian Ibnu Qayyim. Yang ketiga, wa zuhdul fudul. Zuhud terhadap benda-benda yang lebih, benda-benda bermewah. Mana zuhud mengelak diri daripada bermewah-mewah terhadap benda yang halal. Benda tu jelas halal, tapi kita tak semewah. Bukan bermakna kita tidak kejar harta, cari harta. Dak, harta tu kita cari. Kerana perbuatan mencari harta yang halal itu boleh pahala. Itu pahala tu besar. Yang mana orang yang zuhud ni kalau dia ada harta banyak, maka masyarakat akan dapat nikmati harta dia. Sebab sahabat. Kita akan tengok selepas ni mana ulama buat komentar tentang beberapa orang sahabat Nabi yang kaya.
Dialah jutawan tapi dialah paling zuhud. Lagu mana pengamalan dia, lagu mana praktik dia tentang harta dia, lagu mana bentuk infak fi sabilillah. Lepas ni kita tengok ada juga setengah ulama membuat kenyataan bahawa dari sudut pembahagian lain lah, pembahagian zuhud, iaitu pertamanya ada ni pembahagian Ibn Qayyim, dia sambung lagi. Dia bukan setakat 3. Dia bukan setakat 3. Dia lagi. Zuhud dalam perkara yang tidak perlu khusus berkait dengan percakapan. Misalnya penglihatan dan pertanyaan dan apa saja. Kita rasa tidak perlu. Benda tu haram. Perlu ke kita tanya sini? Jadi akal kita berfikir tak perlu kerana begini-begini sebab dia. Tak perlu. Kita rasa tak perlu. Tak sah. Perlu ke kita berkecek? Kita rasa tak perlu. Maknanya kita sedang berfikir perlu ke tidak? Kalau kita fikir tidak perlu dengan sebab gini-gini, sebab seperti mana yang kita belajar, mana Nabi tak siwi kecek, kadang-kadang diam itu lebih baik. Kita ingat benda-benda gitu. Kalau kecek pun tak ada faedah, lepas tu kita sebut pada orang ini pun tak ada faedah mana kita rasa. Buat kabih hai liu kita kata. Ataupun kita murah ke bercakap. Kerana ulama kata siapa yang kurang bercakap maka kuranglah salah dia. Orang banyak kecek ni banyaklah salah tu. Jadi dia jaga hak tu. Hak tu juga termasuk dalam zuhud. Zuhud dalam percakapan yang tidak perlu. Zuhud dalam penglihatan yang tidak perlu. Zuhud dalam pertanyaan yang tidak perlu. Ibnu Qayyim kata hak tu ada juga dalam zuhud tu. Semua ni sebenarnya dia ambil daripada hadis belaka ni. Kalau kita tengok hak ni ambil daripada hadis belaka ni. Mana zuhud dalam permasalahan ini, zuhud dalam permasalahan yang berkait dengan percakapan. Kita tidak bercakap kerana kita rasa benda tu tidak perlu. Walaupun orang hidup kecek benda tu. Misalnya kita kata contoh tidak, kita minat bola. Ada kita minat bola, nak bola tak boleh nak. Tapi tak sedut kecek dapat bola. Baik kecek benda nak habis kat tengok sudah. Malu kita kurang. Ni kalau tengok dah 2 jam dah. Lepas tu duk kecek pula 3 jam, 5 jam. Kita rasa tak perlu. Dah minat doa misalnya. Kita jangan. Itu proses manusia mengangkat martabat diri dia tu. Kadang-kadang benda minat ni kita kena layan juga, tetapi cubalah. Mana ke arah yang kita mengikut pandangan agama, ke arah yang lebih baik. Ni tak akan sehari ikut jumpa kecik bola misalnya. Waktu tu mungkinlah terjatuh dalam benda makruh. Tak kena raya boleh jadi pada suatu peringkat yang lain. Jadi zuhud, kena ada zuhud. Kena ada zuhud. Dan sebenarnya banyak hadis, beberapa hadis ada yang Nabi sebut tentang bercakap ni. Tentang bercakap ni saja. Kalau kita tengok dalam kitab kita, ada Nabi sebut. Nabi tak ui. Kalau kita jangka percakapan kita tu ada faedah dan ada mudarat, kita rasa mudarat tu lebih berat, tak usah kecek. Ataupun kalau sama buat pun lebih baik tak kecek. Boleh jadi kita sebut banyak, kena ada pertimbangan lah. Kena ada pertimbangan. Jangan ikut seru nak kecek. Rasa nak kecek-kecek selalu. Itu tidak ada zuhud dalam kalam. Seterusnya yang kelima, kata Ibnu Qayyim, wa zuhdun finnas, zuhud pada orang ramai. Zuhud pada orang ramai. Ini seperti yang disebut ni. Zuhud pada orang ramai ni saya tengok ulama hurai lah. Sini dia tak sebut, cuma dalam kitab lain. Sebab zuhud finnas ni boleh katakan hampir lah semua ulama yang membahagikan zuhud dia tak tinggal. Zuhud finnas ni tak tinggal. Kerana ni ada sebutlah hadis kan. Zuhud finnas. Zuhud finnas maknanya dia latih diri siapa dia tak say apa yang ada pada orang dari sudut keduniaan, kebendaan. Itu zuhud. Zuhud terhadap manusia. Kalau sahabat siapa nak minta tolong apa payah sahabat. Bukan sekadar kebendaan. Nak minta tolong apa payah. Sebab sahabat ada sebut sahabat ada sebut, dia kata misalnya Ibnu Umar. Ini antara sahabat Nabi yang agak ke depan dalam bab zuhud, dalam bab ittiba' sunnah, dalam bab benda hal-hal tu dia ambil cara. Ibnu Umar dia kata mana la yusibu 'abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi indallah wa in kana 'alaihi kariman. Kata Ibnu Umar, dia kata seseorang hamba itu kalau dia dapat ke dunia, seseorang yang dapat ke dunia sikit saja, maka akan kurang sikit darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaupun dia tu seorang yang budiman, seorang yang baik, tapi akan ada kurang. Kalau dia boleh dunia tu maksudnya hati dia tu agak terpaut dengan dunia. Itu maksud Ibn Umar. Tidak bermakna dia tu boleh dunia makna dia jadi kaya. Tidak gitu. Yang dimaksudkan oleh Ibn Umar ni, orang yang hati dia terpaut dengan dunia sikit, maka dia akan kurang sedikit darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Umar. Sebab tu sahabat dia tak sini. Dia nak biar semua Allahus Samad, tepat segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari sudut harta, dari sudut pergantungan, dari sudut keperluan, seboleh-boleh jangan wiada kita nak pada manusia itu. Itu sebagai latihan lah. Walaupun kita tidak nafikan dari segi praktikalnya, memang Nabi tu ada terlibat dengan hutang dengan orang Yahudi. Benar dalam ada terlibat ada tu. Tetapi kadar dia tu setara mana? Jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat, jadi banyak terlitah kepada manusia. Para boleh katakan umum para sahabat, sebab dah ada dalam kitab saya tak ingat teks dia. Ada maknanya sahabat sebut kami, para sahabat ajar diri kami, gapo-gapo kami kembalikan kepada Allah dulu. Biar teringat pada Allah dulu. Tu. Kalau berlaku teringat pada benda lain, benda tu tak boleh. Tu antara cara kita nak nilai. Sebab tu saya kata jangan ada sesuatu dalam diri kita yang menyebabkan kita bila berlaku aksiden ke berlaku apa-apa hal, kita teringat pada benda tu dulu, baru teringat pada Allah. Jangan ada. Kita kena jaga sampai tahap tu lah. Sebab hati manusia ni dia tak ada kawan lah. Dia tak ada kawan, dia tak ada pagar, dia boleh pergi kursi kalau kita tidak jaga. Kena beringat lah. Ini sebenarnya nak jaga hati ni, maksudnya zuhud nak jaga hati. Nak jaga hati. Kerana hati itu sebagai pemandu manusia ni. Itu makna zuhud pada orang ramai. Yang terakhir kata Ibn Qayyim lagi, dia kata selagi zuhdun fin nafs. Mana zuhud pada nafsu. Zuhud pada nafsu. Zuhud pada maksudnya apa maksud? Mana dia cuba latih diri dia supaya hati dia ni, dia latih dia jadi mudah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dia latih lagi. Dengan cara mana? Baca Quran. Saya baca pernyataan Imam Suyuti, dia buat kajian lah. Kita sahabat, dia kata sahabat ni memang baca Quran semua. Nak tidur umum sahabat semua nak tidur baca Quran. Mengikut kajian dia. Bukan dia kata umum sahabat. Dia kata ada sahabat tu sampai 8 kali habis baca Quran sehari. Lagu mana tak tahu. Tak sampai 10 hari dia kata. Patut ada tu 4 kali sehari khatam Quran. Umum sahabat hak biasa hak mana-mana tu. Walid dia ni habis Quran anak hari. Itu umum. Mengikut Suyuti. Wallahu a'lam disebut gitu. Saya tak tengok lainnya ada disebut gitu. Maknanya zikrullah tu zikir sahabat Nabi ni adalah dengan cara baca Quran. Ada disebut gitu ya. Okey baik. Seterusnya kata Ibn Rajab, dia kata ini Ibn Rajab nak buat kesimpulan. Dia kata kita duk tengok-tengok, dia kata sebab Ibn Rajab ni dia ada kitab khusus dia syarah Mata Arba'in ni. Dia kata ramai salafus soleh kita dulu banyak bagi gini, setiap orang tu ada pembahagian tersendiri kadang-kadang tentang zuhud ni. Misalnya ada mereka kata zuhud yang paling lebih adalah zuhud tentang syirik, ada juga zuhud yang paling lebih zuhud tentang syirik. Sama ada syirik akbar atau asghar. Bila kata syirik tak sih, walaupun syirik asghar, syirik kecil, hak tu hak lebih sekali. Sebab apa? Syirik akbar ni dia bermula dengan syirik kecil tu, anak tangga pertama tu. Sebab tu syirik kecil ni pun tak boleh. Cuba eloklah lagu mana pun. Kemudian ada juga ulama bagi selepas pada afdaluz zuhdi itu, zuhd az-zuhdu fi syirk adalah zuhud pada haram. Ada juga dia kata. Dia buat kesimpulan ramai-ramai ulama sebut ni, kita nampak ada setengah tu letak zuhud paling tinggi zuhud tentang syirik. Lepas tu pak duduk nombor 2 zuhud tentang perkara haram. Sebab ada juga setengah ulama dia letak tak ada. Ada setengah ulama dia tak sebut afdaluz zuhdi az-zuhdu fi syirki. Tak sebut zuhud pada syirik. Dia termasuk dalam zuhud pada haram itu. Tetapi ada juga yang bagi begitu. Baik. Mengambil kira orang yang kata ulama yang berpendapat bahawa zuhud paling lebih zuhud pada syirik, maka dia letak suku pula zuhud pada yang haram itu.
Kemudian pergilah, lepas tu baru turun yang ketiga, peringkat yang ketiga pergi zuhud pada halal dan seterusnya lah kita bagi. Tak baiklah, kok mana pun dia kata. Kalau kita tengok keseluruhan pembagian ulama tu, kita dapat buat kesimpulan begini. Zuhud bahagian yang pertama dan kedua, iaitu zuhud syirk, az-zuhdu fi syirki, dan zuhud pada haram itu kedua-duanya adalah wajib. Hak tu kita boleh kata putus gitu. Kita boleh putus kayak gitu. Kata Ibn Rajab. Jadi hak lain, hak zuhud pada lain tu dia lebih rendah. Boleh rendah tu. Tapi hak tingginya, hak mesti ada pada setiap orang Islam, zuhud dalam kesyirikan. Zuhud dalam perkara haram. Hak tu tak lagi, dia kena ada. Kalau tak jaga hak tu, boleh jadi tak pernah raya, boleh jadi rosak akidah, boleh jadi terpecah agama, terbohol ikatan agama dan sebagainya. Okey, tak apalah hatinya. Sekarang ni kita nak tengok pula, ni tajuk kecil Bila kita membicarakan tentang zuhud ni, kita nak tengok pula, dalam ni tak ada sebut, dalam kitab lain saya tengok, dalam kitab lain Kunuz, dalam kitab Kunuz dia ada syarah, bukan syarah Mata Arba'in, dia syarah kitab Riyadhus Shalihin 20 jilid. Waktu 20 jilid dia syarah kitab Riyadhus Shalihin. Cuma siapa kita ni baru 8 jilid, dia tak cetak semua lagi. Tidak, kita tak nak download ke apa, tak nak itulah. Jadi kalau kita perhati situ dia sebut. Tapi dalam kitab lain pun saya tengok ada juga sebut. Dia kata antara perkara yang boleh membantu kita, langkah-langkah yang boleh membantu kita untuk menjadi zahid, dia ada beberapa langkah dia kata. Yang pertamanya kita memahami tentang tujuan kejadian alam ini. Allah buat dunia ni, kita kata tak sahalah semesta lah, dunia ni untuk apa tujuan dia, kita kena faham. Tujuan apa Allah buat dunia ni untuk kita sebagai anak tangga untuk pergi ke hari akhirat. Benda ni akan hilang, tak ada gabung. Benda dia kena faham gitu. Ada kena faham gitu. Mana kita anggap bahawa di sebalik alam dunia ini ada satu lagi alam lain yang lebih besar, yang lebih kekal, yang lebih nikmat dan yang lebih azab. Kalau azab dia lebih daripada azab dunia. Kalau nikmat dia lebih daripada nikmat dunia. Lebih satu kemuncaknya. Kalau nikmat, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas, benda tu dalam hadis sebut kan. Itu kemuncak nikmat. Kalau azab pun begitu juga. Dia ada satu lagi, ruang lain, alam lain. Kena ingat tu. Jadi hak dunia ni dia akan hilang. Tetapi kenyataan ni kepahaman kita lah ni. Tetapi kenyataannya setiap perbuatan kita yang kita lakukan atas dunia ni, dialah menjadi natijah keputusan di hari hak lagi. Kita kena faham. Apa saja kita buat, dia kena faham tu. Kalau tak faham tu, payahlah. Bahkan itu kunci pertama untuk naik melangkah ke alam zuhud ni. Dia kena faham. Yang kedua, kita kena faham bahawa dunia ini dia akan hilang. Khusus. Bahkan dia bersifat benda yang imajinasi saja akan hilang. Seperti saya itu sebut sama dengan istilah bayangan akhirat dunia ni. Dia akan hilang. Dia tak kekal. Mana akhirat tu yang kekal. Cuba dari segi huraiannya, katakanlah seorang itu dapat harta banyak, 5 bilion aset dia, katakanlah sehari itu kalau kita bagi pendapat tidak sampai setengah tu 3 juta sehari, 30,000 sehari, 100,000 sebulan tu biasa Okey, baik. Dengan harta sebanyak tu lah, dia nak makan sebanyak mana, dia nak guna untuk isteri dia sebanyak mana. Bukan maknanya dia tak akan puas juga. Kalau manusia beli kereta yang paling mahal tu, dia pakai seminggu dia berasa nak lagi yang lain. Jiwa manusia ni dia tak akan puas dengan apa yang ada. Memang Allah buat gitu. Kalau kita biarkan dia tanpa dikawal oleh agama, tanpa dikawal oleh wahyu, tanpa dikawal oleh akal yang dibagi, dia akan nak sombong. Dalil dia mudah. Tengok orang kaya tu menipu, kau kaya kau menipu. No, kaya tu jangan kira.
Kalau makan pitih pun tak habis kita kata. Tetapi dia nak semacam, tak puas semacam, duk menipu semacam. Dia nak kokok semacam kita kata. Dah, apa maksud tu? Nak ayat ni tak puas lah tu. Kalau manusia puas dia tidak lagu tu. Dia tak kira hak halal, hak ada, siapa bunuh orang pun disangka itu mana isyarat ketidakpuasan hati manusia tu. Itulah hakikat yang miskinnya. Orang miskin tu. Sebab tu ada pernyataan selepas ni kita akan sebut lagi. Tu itu yang kedua. Yang ketiganya dia yakin bahawa apa yang Allah cadangkan selepas hari dunia itu hak tu lebih baik. Dia yakin hak tu. Atau dia mari beberapa perkara. Dia yakin hak tu sebenarnya. Kalau kita boleh sebanyak mana atas dunia ni pun benda tu akan hilang. Dia akan musnah. Kecuali orang tak percaya pada hari kiamat, hari bangkit, itu bab lain. Ni dah zuhud ni kita kecek untuk orang Islam. Zuhud ni perbicaraan kita tentang orang Islam. Kalau tidak Islam kita tak kecek bab zuhud. Ni untuk orang Islam. Itu tanda. Sebab tu setengah-setengah ulama dalam kitab-kitab yang saya baca dia kata sebenarnya zuhud ni dalam semua peringkat lah. Kita ambil peringkat mula-mula. Zuhud terhadap perkara haram ini. Kalau orang tak boleh zuhud fil haram, tak boleh zuhud jaga diri dalam bab haram, dia semacam ada protes terhadap hari kiamat. Dia semacam ada perasaan tidak yakin pada hari kiamat. Sehingga benda haram dia sanggup buat. Sedangkan benda halal terbentang banyak di hadapan dia. Kenapa dia buat benda haram? Seolah dia tidak yakin pada hari pembalasan. Gitu disebut oleh ulama. Di sebalik itu ulama kata zuhud ini adalah tanda seorang itu percaya pada hari akhirat. Tanda kepada hari pembalasan yang Allah cadar tak tahulah berapa juta kali ganda lebih hebat nikmatnya. Misalnya ulama sebut dalam Quran, apa tujuan dalam Quran sebut apa kita nak dalam syurga bila seorang itu masuk syurga, apa saja yang terlintas, mulut tak sebut, terlintas mari. Apa maksud? Apa maksud? Ulama bahas hadis-hadis yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat syurga. Misalnya dia terlintas nak sesuatu dalam syurga. Terlintas saja mulut tak sebut, tak ada nak minta dengan bidadari, dengan khadam-khadam dalam syurga tu. Terus mari lagi. Apa maksud? Nak ayatnya itu sesuai dengan keinginan manusia. Manusia dia nak benda bila nak cepat. Benda molek tapi dia nak cepat. Dia boleh sekali. Jadi Allah beri benda tu. Dia manusia tak boleh nak buat benda tu. Manusia cuba buat dia duduk. Semua ada remote lah. Lepas tu banyak dia cuba nak buat. Manusia cuba kan. Itu kita nampak sebenarnya manusia nak gitu, nak rengkah, nak mudah. Tapi manusia tak boleh nak buat tu. Orang dalam bak hati manusia Allah sahaja boleh buat. Allah tahu. Kalau kita terlintas nak ke apa, tak ada siapa tahu. Bahkan tidak ada alat sampai hari kiamat. Ulama kata tidak akan ada satu alat boleh kesan kasat manusia. Tak boleh. Tu ada hadis tu. Walaupun dia tidak sebut gitu. Tetapi nak ayatnya bab niat ikhlas kerja Tuhan. Itu makna kasat lah. Tidak ada satu alat yang boleh kesan kasat manusia. Kalau ada TV kita tu itu lakon tu. Tak ada. Kalau boleh gitu lebih pada Nabi. Mukjizat Nabi pun kalau ada hal tu, kalau mukjizat Nabi pun jari-jari Allah tahu. Allah boleh tahu. Bukan Nabi tahu sendiri. Nabi tahu apa tu sebab dia ada setengah-setengah sahabat. Semua ulama kata itu adalah kerana Allah boleh tahu. Bukan tahu Nabi secara mustaqil, secara sendiri. Sebab tu banyak kawan Nabi tak tahu. Dan ulama sebut tahu hasrat orang ni tak ada kelebihan sekian sebenarnya. Bahkan tak pernah raya jadi bahaya. Tak perlu, tidak ditaklifkan. Seorang nak jadi alim, kalau dia tak tahu waktu tu, tak apa. Bahkan kalau tahu waktu banyak dia diguna oleh pokok sesat nak memesok ke orang. Dia tahu. Mari sini buat item dah. Kita tak tahu lagi. Ya. Kadang-kadang orang boleh pening lagi tu. Semua orang tu nak kejar tu. Dia kejar tu. Dengan mengatik, dengan apa kadang-kadang nak kejar nak benda-benda khariqul adat. Benda-benda yang mencari adat, benda-benda gitu. Dia nak tu. Nak tu. Kalau niat lagu tu memang haram. Tak boleh lagu tu. Dah tak perlu kita dikejar atas sunnah, tak perlu. Tidak ditaklifkan. Kita ni tidak mukallaf dalam bidang. Tak perlu. Ulama kata tak perlu. Bahkan jadi kebahaya pula. Ada benda lagu. Kalau nak kira kepentingan benda tu Nabi lebih penting. Tapi Nabi tak sin. Nabi tak pernah minta dengan Allah SWT supaya pedai dia tu boleh pancung orang daripada jarak 200 meter ke? No, tak ada.
Padahal malaikat pernah tahu anak guna bukit Uhud tu dihempak atas kepala bapak Quraisy. Tapi Nabi tak sini. Nabi nak pergi dengan sebab musabab supaya orang boleh ikut. Kalau Nabi buat setiap benda pelik belaka lahir pada Nabi, orang nak ikut lagu mana? Orang tak boleh nak ikut. Jadi hak Nabi buat benda praktikal, orang boleh ikut. Jadi zuhud ni, zuhud hak Nabi buat tu praktikal, orang boleh ikut. Zuhud cara Nabi, zuhud jauh semua orang boleh ikut. Asal dia mengucap la ilaha illallah, dia ada kemampuan nak ikut. Tu zuhud yang kita bincang ni dalam konteks boleh ikut. Dalam tajuk lain, tajuk kecil juga bab ni, ada tanda kodok seorang tu zuhud. Bila kita cuba nak latih dia kita jadi zuhud ni, ada kodok kita boleh kesal tanda dia. Ulama kata ada beberapa perkara. Sini dia ada sebut dalam kitab ni. Zakarul lizuhdi alamatun. Para ulama menyebutkan zuhud ni seseorang yang sudah ada dah zuhud tu, tak kira lah peringkat mana pun. Sekukah peringkat az-zuhdu fil haram itu, itu untuk awal-awal. Dia ada beberapa tanda. Yang pertamanya adamul farhi bil mawjud walal huzni 'ala al mafqud az-zuhdu fil mal. Yang pertamanya tanda zuhud seseorang itu mana dia tidak terikat dengan harta yang dia dapat, dia tidak rasa gembira, dia tidak rasa jadi luar biasa, dia rasa farah, rasa gembira, dia tak terasa benda tu. Dia tidak rasa sedih dengan barang hilangnya sesuatu dunia daripada dia, tak rasa. Orang lagu ni kalau ada perasaan lagu ni, hak dengan hak dia ada pun dia tak rasa gembira. Malah tidaklah menyibukkan dia pada ingat pada Allah dengan harta dia ada. Tetap ingat pada Allah. Lepas tu kalau harta dia kena curi, harta dia hanghapi, berlaku kemalangan, berlaku bencana alam, harta dia laku, dia tidak gundah gulana. Jiwa dia tu. Hak ni kita boleh rasa sendiri. Orang yang ada jiwa lagu ni, dia tidak akan curi harta orang, dia tidak akan tipu harta orang, dia tidak akan berlaku korupsi, benda-benda negatif berkait dengan hak orang, tak akan berlaku pada dia. Sebab apa? Hak dia pun dia tidak berasa suka lebih-lebih. Lepas tu kalau hak dia hilang pun dia tidak berasa gundah-gundah, tak rasa sedih. Sah ke harta duduk dengan orang? Ini maknanya, sebab tu zuhud ni, ada juga ulama kata orang yang amal sikap zuhud ni, orang selamat dengan dia. Kalau kita nak sain lah dengan orang zuhud, selamat kita, ulama kata. Kalau kita sain dengan pokok jenis yang tidak zuhud ni, zuhud, ada juga ulama kata zuhud pada harta orang. Zuhud pada situ. Bukan zuhud maknanya dia zauk, bukan zuhud, zauk. Dia mari kita rasa pelik nampak harta orang. Tu parah tu. Tu tak selamat kita tu. Ada zauk lagu tu. Dia kena ada zuhud, bukan zauk. Zauk pada harta orang. Ni zuhud pada harta orang. Ni zuhud pada harta orang. Maknanya dia tak asih harta. Dia tak asih. Di sinilah ulama bahas lah. Dalam kitab ulama bahas kalau ada zuhud lagu ni, dia mari berlaku sifat-sifat yang positif. Ikhlas, marilah kau. Sebab tu penting zuhud ni. Yang kedua, alamat yang keduanya, seseorang yang dia berasa orang puji dia, dia berasa serupa. Mana dia tidak nak puji orang. Bahkan kalau orang puji dia istighfar, dia beringat. Bahkan kalau dalam agama, seperti sahabat Nabi kata rasa dia yakin dia betul dalam agama, tidak mengganggu dia kejian manusia itu, cercaan manusia, tidak mengganggu dia tak takut batu. Walaupun Nabi Suhail tak kita dikeji, Nabi Suhail tak. Tetapi kalau dia dalam nak memartabakkan agama ni, dia berhadapan dengan celaan manusia, benda tu tidak mengganggu perjuangan dia. Ini adalah tanda. Jadi seimbanglah dia. Orang puji dia pun tidak jadi rosak. Jangan terbaik main. Ramai makna manusia jadi rosak dengan sebab orang puji dia. Puji ni sebenarnya racun juga kadang-kadang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, kalau orang kuat-kuat dah puji tu, ambil tanah kau suap dalam mulut dia. Nabi kata dalam hadis sebut. Tak boleh. Sebab selesai orang dia tak boleh puji, dia jadi melayar gitu. Dia jadi melamun, jadi tak apa nak rapat di bumi. Ada juga sana tu bahaya. Sebab tu Nabi tak puji. Selesai orang tak apa. Sebab sahabat Nabi bila Nabi puji, kelik kau kuat ibadat. Sahabat Nabi kalau Nabi puji, kau kuat ibadat. Bukan kelik melenggar jalan dia. Jadi kita pun jangan puji nak tengok. Jangan kuat sangat sebab puji-puji ni, sebab tu dalam balagh dia panggil al-madh bimakna dzam. Puji tu tapi dia ada makna keji tu. Ada juga ada orang puji tu dengan maksud tak molek. Jadi benda ni perasaan kita.
Orang tak tahu istiwa'ul madhi wa dham, sama saja bagi dia. Orang puji, orang tinggi, sama saja, tidak terpengaruh dia. Ini jiwa yang merdeka. Jiwa ni jiwa ubudiyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak nak puji orang, dia nak pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jiwa yang betul-betul merdeka. Ini jiwa ubudiyah kepada Allah. Yang ketiga, hati dia hanya jinak kepada Allah sahaja. Hati dia hanya jinak kepada Allah. Jinak kepada Allah ni kalau buat sesuatu, kalau dia tidak kait kepada Allah, hati dia rasa tak sedap. Maknanya, hak ni dalam istilah setengah ulama dia kata, orang yang mencapai halawatut ta'ah. Bila dia taat tu dia rasa manis. Jadi bila dia buat baik pada ibu bapa, bila dia buat baik pada ibu bapa, misalnya dalam huraian dia lah, bila dia buat baik pada ibu bapa, dia terasa aku sedang mengikut perintah Allah. Bila dia beri nafkah pada isteri, dia mari perasaan itu. Orang lagu ni tidak nak orang puji ni kalau orang lagu ni. Tu besar. Dia rasa bila dia buat ketaatan, dia rasa. Jadi kalau dia tak rasa tu, kalau dia tidak rasa manis, tidak rasa tentera jiwa, tu ada tak kena. Dia mari macam radar, dia boleh kesal tu. Ni juga peringkat yang tinggi lah. Tapi kalau boleh ni, mana kita sudah dapat lah tu zuhud tu sebenarnya. Mana zuhud ni benda, kalau nak kira mengikut lama, benda lebih bersifat maknawi, bukan hak fizikal. Bukan hak fizikal. Jadi kita tak nak kata orang kaya naik kereta Mercedes, dia pun tidak zuhud langsung. Tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Lepas tu orang jalan kaki pakai basikal, magak-magak pun tak ada hak tu lah hak zuhud ni. Tak boleh nak kata juga. Tak boleh nak kata juga sebenarnya. Lepas tu lagu mana? Ni ada kenyataan daripada, saya dah sebut sikit lagi lah. Kita sebut sikit lagi. Ibnu Qudamah ada sebut dalam kitab dia Mukhtasarul Minhaj. Mukhtasarul Minhaj ni kitab yang sangat berharga. Mengikut ulama, dia kata kitab Mukhtasarul Minhaj ni merupakan intipati, sarangnya daripada kitab Tazkiyah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia pelebarkan lagi bab tazkiyah, nak membersihkan jiwa. Ni kitab Mukhtasarul Minhaj ni Ibnu Qudamah ini. Dia sebut dia kata bila kita membicarakan tentang zuhud, bila sebut zuhud ni kan, dia berkait dengan dunia akhirat. Dua tu lah. Taksir pada dunia, tolak dunia. Jadi dunia yang mana mu kenal ke tak dunia tu? Dia kata begitu. Ibnu Qudamah kata, dia kenal dunia tu. Dia kata benda dururiyat tak masuk dalam bab dunia. Kata Ibnu Qudamah. Misalnya dia kata, bab makan, minum, pakaian, tempat tinggal, peralatan-peralatan hak rutin hak kita perlu, nikah, kahwin, harta, lepas tu jawatan dan sebagainya, perlu ada dalam kehidupan manusia. Hak ni tak masuk dunia. Mana kalau kita ambil tu guna tu tidak termasuk dalam orang terikat hati dengan dunia. Salah nak ayatnya. Ibnu Qudamah kata salah seseorang itu bila dia kata tolak dunia. Siapa tak sini nikah? Tak sini nikah tu bukan kihal dia, tapi kononnya itulah dunia yang perlu dia tolak untuk dekatkan diri pada Allah SWT. Itu salah. Kata Mukhtasar Minhaj, kata Ibnu Qudamah. Salah tu dia kata. Dia buat mari lepas ni bagaimana kehidupan sahabat dia nak kait dengan kenyataan dia. Sedangkan satu benda dururiyat lagi. Bila kata manusia, dia perlu. Binatang pun perlu lagi hak ni dia kata. So, kalau manusia. Jadi kalau tolak benda misalnya makan, bila rasa sedap bini masuk cuah air, maknanya itulah maknanya zuhud ni. Tu tak kena. Lepas tu, itu zalim pada lidah dia kata. Menzalimi anggota tubuh. Perik ni. Keruk kening ni makan tak sedap. Tu zuhud tu. Tak penyayang lagu. Berat lagu tu tak kena dia kata. Memang salah tu. Hak tu termasuk dalam benda dururi, menyediakan tempat yang selesa kepada anak bina. Kalau kita boleh dengan kemampuan kita buat yang terbaik, hak tu termasuk dalam zuhud. Hak tu zuhudnya. Bukan zuhud ni tinggal tempat buruk, duduk dalam hutan bawah pokok, duduk misalnya. Aku bagi dia tak gitu. Ini pandangan dia lah, pandangan dia. Dan kita rasa waktu lebih dekat dengan cara Nabi SAW. Dia sebut lagi dalam kitab Mukhtasar Minhaj, dia sebut lagi, Ibnu Qudamah sebut lagi, dia kata, kadang-kadang orang kaya itulah yang paling zuhud. Boleh berlaku gitu. Tu dia. Kadang-kadang orang kaya itulah dia zahidan, seorang yang zuhud. Apabila hati dia tu tak terikat dengan harta. Dia kaya. Rumah lekang kita kata. Kat 1,000 sebulan kita kata bayar habis saja. Dalam bilik ada telefon misalnya kita kata dah. Boleh jadi dia paling zuhud. Bila hati dia tu kosong, tidak terikat dengan harta. Syarat dia infak fisabilillah dengan derma dan sebagainya lah. Dia jaga. Kadang-kadang orang fakir yang miskin sesak kita kata, dialah orang paling dunia. Kadang-kadang mengikut Ibnu Qudamah.
Dia miskin, tak ada harta, tapi boleh jadi dialah orang panggil orang yang paling gila pada dunia. Boleh jadi juga. Apabila dia ishtadda hirsuh, apabila dia tu sangat nak pada harta, cuma tak boleh. Hati duduk semaya tengok pada harta kadang-kadang. Jadi kita tak usah kata gapo pada orang miskin sebab kita tak tahu ni jiwa dia. Hak ni maknanya dia dengan Allah lah tahu. Tapi mengikut Ibnu Qudamah, zuhud ni dia tidak berkait dengan harta sangat sebenarnya, dia berkait dengan hati. Kata Ibnu Qudamah. Jadi hati dia tu sentiasa berkecamuk dengan dunia. Kita ambil lagi, dia kata gini. Jadi yang menyokong pandangan dia ni, dia mari kata-kata Abi Sulaiman Ad-Darani, ahli Zahid lah, dia kata contoh Sayyidina Uthman, dia ambil zaman sahabat. Contoh zaman sahabat. Misalnya Sayyidina Uthman, Abdurrahman ibn Auf, hak ni orang panggil khazinaini min khazanillahi fi ardi. Dua orang ni ulama gelar ke dia ni khazanah Allah di muka bumi. Sayyidina Uthman dengan Abdurrahman ibn Auf ni ulama gelar ke dia ni sebagai khazanah Allah di muka bumi. Lagu mana cara dia guna harta dia? Inilah antara bapak zuhud tu, Abdurrahman ni, tapi kaya luar biasa kaya ni. Sayyidina Uthman beli sumbai. Abdurrahman ibn Auf membelanja ke dalam peperangan Khandaq tu mana 50% harta dia saja. Dia kata kan, disebut dalam Abi Sulaiman kata, dua orang ni sahabat Nabi ni yang paling kaya Uthman dan Abdurrahman ni, dia telah infak harta dia dalam taat kepada Allah. Tak boleh selih punya orang miskin, dia wifal duit. Metok sapok peperangan kau besar peperangan ni. Dia boleh sapok peperangan. Dia ajar hati dia ni dalam muamalah mesti berkait. Kalau kita buat satu mesti berkait dengan Allah SWT. Dia ajar gitu. Gitulah disebutnya. Walaupun ada lagi beberapa perkara mungkin kita boleh bincang semula. Saya rasa molek juga kita sebut kerana benda ni perlulah untuk kita faham. Jadi rasanya kita setakat itu dulu. InsyaAllah kita bincang semulalah perkara yang berkaitan. Supaya kita dapat faham konteks zuhud tu dalam konteks pemahaman ulama kita dulu dengan cara sunnah tu lagu mana. Rasanya kita berhenti setakat itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.